Sedangkan sahabat Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahnu qaumun la na'kul hatta naju'. Ya Rasulullah, kami tak makan mereka ketika kami rasa lapar. Wa idza akalna la nashba. Bila kami makan kami tak kenyang. Tengok sahabat. Kita tak, selagi tak habis lagi itulah bulun. Nah, macam mana tak kena penyakit? Sebab tak terkawal nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى علينا سيدنا محمد. أما بعد, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan, kealpaan, kelalaian kita semua. Allah Ta'ala ampuni dosa para ibu bapa kita. Allah Ta'ala ampuni dosa anak isteri kita, keluarga, sahabat handai kita dan muslimin muslimat semua, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati kita dalam hidup kita ini, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala redai kita fi din, fi dunia wal akhirah, dalam kehidupan dunia, kehidupan agama, akhirat kita, insya-Allah. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ila anqal, teruskan perbincangan kita masih dalam perbincangan Asma'ullahul Husna, nama Allah yang indah. Dan salah satu di antara kita nak mengenal Allah Ta'ala ialah kita belajar, kita fahami maksud yang terkandung dalam Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan mana ia merupakan antara perkara yang menjadi kemestian, yang wajib kita belajar, kita mengenal, kita tahu nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita yakin dalam akidah kita dan beramal dengannya. Dan beramal dengannya. Asmaul Husna ini di antara dijadikan sebagai doa dan amalan oleh para ulama salaf. Mereka baca tiap kali lepas subuh dan lepas maghrib, baca jadikan sebagai doa. Dan insya-Allah kalau habis nanti saya akan berilah doa-doa yang dibaca oleh para ulama salaf itu. Jadikan amalan, kerana dalam hadis pun jelaskan, man asaha dakhala jannah. Siapa menghafaznya, menghitungnya, memahaminya, beramal dengannya, dakhala jannah, pasti syurga. Itu jelas pada hadis kan. Okey, jadi kita teruskan yang pada malam ini, iaitu Asma'ullah yang ke-39, iaitu Al-Hafiz. Al-Hafiz dengan makna Allah yang maha pemelihara. Al-Hafiz, Allah yang maha pemelihara. Makna saunul syai'i minaz zawal. Makna Al-Hafiz itu ialah menjaga sesuatu daripada hilang. Isu bahasa lah, isu bahasa Arab. Saunul syai' minaz zawal, iaitu menjaga sesuatu daripada hilang. Allah menjaganya, Allah memeliharanya. Dan Allah maknanya memelihara segala ciptaannya. Dia menjaga segala sesuatu di langit dan di bumi. Dia menjaga ciptaannya, malaikat, manusia, jin dan seluruh isi alam. Dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak pernah terlepas sesaat pun
tidak pernah terlepas sedetik pun di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifzuhuma, tidak susah bagi Allah nak menjaganya. Kan? Wala ya'uduhu hifzuhuma, tidak susah Allah nak jaga semua tu. Berapa banyak mana apa makhluk dia ciptakan, yang besar yang kecil, yang halus dia jaga. Tengok sekarang dia pelihara semua itu. Dan Al-Hafiz, Al-Hafiz juga bermaksud mengawal dan melindungi makhluknya dari sebarang perkara yang menyusahkan dan menjaga amanah hamba-Nya. Tengok, kita ingatkan kita jaga tak, Allah jaga. Allah lindungi makhluknya, yang mana dia jaga, dia kawal. Dia bukan jadikan kita jadi, dia biarkan tak, dia jaga. Pada dalam kandungan ibu bapa kita lagi, ibu kita dulu lagi, kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Tengok perut mak kita tu, tengok bukan je besi kan, tapi boleh hidup dalam tu. Mak kita bawa kita berjalan sana dalam perut, tak jatuh pun. Tengok kan, maksudnya satu jagaan Allah Ta'ala. Dalam perut tu ada lapisan-lapisan kulit, isi, ada lagi lapisan yang lain, ada cecair-cecairnya. Tengok hebat. Bukan kata duduk dalam puli-puli dalam karung tu semata-mata. Bahkan ada lagi lapisan-lapisan, bukan senang. Dia jaga kita dalam kandungan lagi. Mula kecil dia jaga kita, dilahirkan dia jaga kita. Dia jaga semua yang kecil lagi. Dia sejak siaplah makanan anak kecil, bukan macam makanan orang dewasa kan. Makanan orang dewasa tak sama makanan orang tua-tua, lain-lain jadi kan. Dia jaga. Dia di antara kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia ciptakan kita dan dia kekalkan kita dengan perkara-perkara yang mengekalkan kita. Dia ciptakan kita, dia jaga kita dengan beri udara, diberi makan, pakaian, tempat tinggal. Hakikatnya Allah jaga kita. Kita tak boleh jaga diri kita sendiri sebenarnya. Tengok kita hari ni penuh dengan nikmat, tak pernah sehari pun kita ke bulu ataupun kita mati ke bulu. Setakat ini Allah jaga, beri makan kita secukupnya. Tulis dia makanlah je dulu. Okey, melindungi hamba-Nya, makhluknya dari sebarang perkara menyusahkan, dia jaga. Kita jadikan kita susah, kita tidak. Ada masa dia uji kita supaya kita sedar. Dia uji kita dengan susah, sakit dan sebagainya untuk kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Sebab manusia ni kan diuji dengan kesenangan, dia lupa diri, dia lupa Allah Ta'ala. Maka Allah uji kita sakit, Allah uji kita ditimpa masalah. Semua itu supaya kita bergantung pada dia, tak putus. Bagaimana dia juga jadikan kita nikmat-nikmat yang berkekalan, tak pernah putus pun pada kita, sebab dia jaga kita, dia taklah menyusahkan kita. Allah SWT tak pernah pun menyusahkan hamba-Nya, tapi kita sebenarnya menyusahkan diri kita sendiri. Allah jadikan kebaikan pahala, Allah jadikan syurga. Tengok, siapa nak syurga, buatlah pahala, solatlah, ibadahlah, turutlah perintah Allah SWT. Tengok, bukan saja sejauh buat, dulu sana dia beri, dia bagi 99 nikmat ni, 99 nikmat yang Allah kurniakan untuk kita. Dia tak sia-siakan kita. Dia bukan jadikan kita dia biar ikut umur lah, nak makan, kau nak tidur, kau nak bangun, kau boleh hidup tak hidup, tak ada. Dia beri masa pada kita. Aku jadikan kamu keluar daripada perut ibu lagi dia jaga. Keluar daripada perut ibu kita dia jaga. Kita kanak-kanak, kita pemuda, kita dewasa, kita orang tua dia jaga. Sehingga tiba waktu pun ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga tu makan, belum lagi kehidupan kita, belum lagi amalan kita, ibadah kita, semua dia jaga. Dia beri peraturan dalam kehidupan, jadikan rukun Islam, suruh kita puasa, suruh kita solat. Dia beri peraturan untuk jaga kita. Semua yang kita buat ikut disiplin, ikut garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak solat ada cara dia.
ada rukun dia, ada syarat dia, ada yang sah solat, ada yang makruh, ada yang batal, ada kaedah dia jaga supaya jadi baik. Aku buatlah yang terbaik. Puasa pun sama, nak buat haji pun sama, ada rukun, ada kaedah, ada cara-cara sebab dia nak jaga kita supaya dapat yang terbaik. Jadi kalau begitu kita tengok Allah lah yang mengawal dan melindungi makhluknya dari sembarang perkara yang menyusahkan dan menjaga segala amalan hamba-Nya. Tengok, dia jaga segala amalan hamba-Nya. Yang ingat kita solat kita sendiri-sendiri tu, kita solat, kita puasa, minta tolong, bantu Allah Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dalam solat. Dalam solat kita kena sabar. Dalam solat kita minta tolong Allah Ta'ala sebab kita tak mampu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Tuhan kami sebut, Engkau-Lah Tuhan kami mohon pertolongan. Dalam ibadah kita minta tolong. Kita tak boleh sendiri-sendiri. Tengok begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, mengawal kita. Bahkan dia jaga kita daripada syaitan, daripada gangguan syaitan. Dia tahu syaitan sangat bermusuh dengan manusia. Syaitan telah bersumpah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahu fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, Tuhanku, oleh kerana Engkau telah menyesatkan aku, aku akan hiaskan bumi ini kepada anak Adam. Wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis kepada Allah Ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasun. Mereka hamba-Mu yang ikhlas. Tapi walaupun musuh iblis, syaitan tak pernah tidur nak menyesatkan kita, Allah tetap jaga kita. Kan Tuhan sebut dalam Quran Karim, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya mu'aqibatun, halangan-halangan. Syaitan nak kacau, ada halangan. Min baini yadayhi, di hadapannya, wa min khalfihi, jadi belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga dengan perintah Allah Ta'ala. Ada malaikat tu jaga kita. Saudara sekalian, jadi pertama kita taat, pertama Allah jaga kita, dan pertama Allah pelihara kita daripada kemusnahan dan sebagainya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, yahfazu awliya'ahu faya'simahum an mawaqi'atiz dzunub wa yahrusuhum min makaidish syaitan yusallimu min syarrihi wa fitnatihi. Begitu juga Allah Ta'ala menjaga para wali-walinya, para kekasihnya. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala, Allah tak biarkan. Allah jaga, Allah sayang. Dia tak biarkan kita diganggu oleh syaitan. Dia tak biarkan kita terselewit pada jalan kebenaran. Maka Allah jaga kekasihnya. Alladhi yahfazu awliya'ahu. Allah menjaga kekasihnya. Fayaqsimuhum an mawaqi'atiz dzunub. Allah pelihara mereka daripada terjatuh ke lembah-lembah dosa. Tengok, Allah jaga bila kita ni taat, soleh, kan? Allah jaga kita. Allah jaga kita daripada terjatuh ke lembah-lembah maksiat. Allah pelihara kita jatuh daripada lembah-lembah fitnah, lembah kehinaan, daripada melakukan dosa. Wa yahrusahum min makaidish syaitan. Dan Allah jaga mereka daripada tipu daya syaitan. Yusallimu min syarrihi, supaya mereka selamat daripada kejahatan syaitan. Wa fitnatihi, dan fitnah syaitan. Mana kalau kita solat, ibadah, jaga, Allah jaga kita daripada syaitan. Bahkan kita diberi panduan oleh Allah Ta'ala. Kita dapat rasai, kita dapat lihat, kita jadikan pembeza di antara kebenaran dengan kebatilan. Ini jalan syaitan, ini jalan iman, ini jalan yang tak betul, ini jalan yang lurus. Kita boleh tahu sebab kita telah bina ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jaga kita. Tengok Allah sebut dalam Quranul Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku menjaga segala sesuatu. Surah Hud ayat 57.
Dan Allah SWT, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Tuhanmu menjaga segala sesuatu. Tengok, itu dengan makna Al-Hafiz. Al-Hafiz. Di antara kelebihan beramal dengan Al-Hafiz, kata para ulama, bagi mereka yang masuk ke hutan untuk jauhi daripada gangguan binatang-binatang buas, maka hendaklah dia membaca Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz sebanyak 99 kali ketika masuk dalam hutan. InsyaAllah dia terselamat daripada bahaya binatang-binatang buas tersebut. Itu salah satulah. Maknanya apa yang diajar pada ulama kita untuk pelihara daripada makhluk-makhluk dalam hutan, binatang-binatang buas atau serangga-serangga, sengatan-sengatan yang berbisa. Masuk dalam hutan, baca Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz 99 kali. Okey, itu Al-Hafiz. Yang seterusnya yang 40, Al-Muqit. 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 Al-Muqit iaitu Al-Quds. Al-Quds ni dalam masalah dengan makna dijirin makanan. Quds masuk dijirin ni beras, padi, gandum, skoi dan sebagainya. Itu panggil Al-Quds. Tengok. Maknanya yang maha, Allah Ta'ala yang maha pemberi. Pemberi di sini ialah makanan, sama ada makanan jasmani atau makanan rohani. Saya dah sebut dulu kan, Allah tu hebat sangat. Dia cipta kita dengan elemen-elemen yang berbeza, yang semuanya disediakan makanan. Allah jadikan kita jasad, Allah jadikan kita badan. Badan ada urat sendi, tulang kan, ada darah, ada daging, ada kulit, ada bulu roma, semua tu bahagian jasad. Dalam untuk mengekalkan jasad, maka makanan bagi jasad itu mana Al-Quds tadi, Al-Muqit, Allah Ta'ala yang maha pemberi makanan kepada jasmani tadi, badan sahaja, iaitu makanan untuk kehidupan dan keseluruhan badan tersebut. Jadikan makanan, dia jadikan minuman, kan, untuk kekuatan badan, untuk mengekalkan badan. Itu dikatakan Al-Quds. Allah juga menciptakan makanan untuk roh. Apa itu makanan roh? Saya jelaskan dulu, iaitu az-zikr, zikir dan selawat Nabi SAW. Kerana ialah hubungan kita dengan Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin dekat roh kita dengan Allah, semakin suci, bersih hati kita. Dan banyak kita selawat Nabi SAW, semakin bersih kita, semakin tinggi tingkatan kita, semakin dekat kita dengan Allah SWT. Itu makanan roh. Termasuk ibadah-ibadah yang diwajibkan, yang wajib dan yang sunat. Itulah makanan bagi roh. Tetapi hakikat ibadah tersebut, hakikat roh tersebut, dia perlu kepada ghizaat. Ghizaat iaitu makanannya. Maka ghizaat bagi roh, makanan bagi roh ialah zikru wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan sebut banyak dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Dan sebut Allah banyak-banyak. Wazkurullah. Kenapa sebut Allah tu? Kerana ialah makanan bagi roh. Itulah selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu berganda-ganda. Siap zikir dan selawat diganda-gandakan. Dan ketika digandakan pahala tersebut, kelebihan tersebut, maka hamba meningkat kedudukannya, dekat di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat masuk di hadapan Allah Taala, dapat mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah jalinan dan hubungan yang tidak putus bagi hamba dengan Allah Taala. Sesiapa yang tak putus sebut Allah dan Nabi-Nya, dia selamat dunia akhirat. Sesiapa yang lupa Allah Taala, Allah lupakan mereka. Maka mereka terdedah pada gangguan iblis syaitan dan fitnah-fitnah dunia ini. Tengok. Jadi itu makanan bagi roh. Allah ciptakan kita akal. Akal juga perlu pada makanan. Akal juga perlu kepada makanan. Walaupun kita duk zikir banyak, selawat banyak, tapi akal ingat. Aklul aqil. Akal itu berfikir. Akan makan bagi akal. Saqafatul akal, untuk mendidik akal. Allah disebut dalam Quran, Iqra, bacalah. Iqra,
bacalah wahai Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca aja. Tak kira baca ke bacalah. Maksudnya ada ilmu, adanya maklumat, adanya saqafah, adanya kefahaman, adanya ilmu. Orang baca beza orang baca dengan orang yang tak baca. Kul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Adakah sama orang tahu dan orang tak tahu? Tak sama. Tengok ibadah dia banyak pun, selawat zikir dia banyak pun, boleh tertipu lagi. Bila tidak ada ilmu, maka ilmu tu sangat penting. Maka saqafatul akal, didikan bagi akal itu ialah iqra, baca. Yang kedua ialah at-tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka faham Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, hati mereka telah tertutup. Maka bila kita baca, kita kena faham. Bila kita baca, kita kena kaji. Orang yang suka mengkaji, betul hebat ilmunya. Kenapa dia jadi doktor, profesor? Sebab dia suka mengkaji. Kenapa kita biasa-biasa je? Sebab kita malas. Orang dapat PhD itu bukan senang. Kalau buat kajian sana, kalau buat kajian sini kan, baru dia iktiraf berapa banyak kertas kerja dia buat, ataupun kajian-kajian yang dia jalankan, research yang dia lakukan, ada isu-isu yang berlaku, dia cuba cari semua dengan at-tadabbur. Tetapi nak sampai at-tadabbur, dia kena at-tabassur. Pakai dia. At-tabassur dia lihat. Bila lihat, belum lagi dia faham. Kita tengok jauh tengah jalan kan, jauh hitam-hitam. Ni apa hitam ni? Kebau ke? Boleh katakan lembu ke? Tai lembu ke? Itu at-tabassur, kita melihat. Tapi kita tak boleh ukur. Maka perlu pada at-tadabbur. Bila at-tabassur ada, dah tengok dah, kita kena cek betul, kaji. Takkan tengah jalan raya ada lembu, contohlah, kat highway jarang berlaku lah, mungkin ada lah kan. Takkan malam pula tengah jalan pagi hitam, takkan air pula tengah jalan raya kan. Itu kata at-tadabbur. Jadi at-tadabbur lebih tinggi daripada al-qiraah. Bila kita mengkaji, kita perlu menghuraikan satu persatu, nak uraikan satu persatu, baru dapat jawapan. Baru dapat jawapan di situ terhadap tabassur yang kita lihat tadi. Kita melihat di depan kita. Kalau tabassur belum kepastian. Kita tengok, orang semua tengok kan, 10 orang tengok boleh sama jauh. Kita kata ini lembu tu, ini kambing, ini gajah, sebagainya macam. Maka perlu pada at-tadabbur. Sebab Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka berfikir dengan Al-Quran? Mengkaji. Kita tahap baca baru. Baca terjemah pun tak kan. Tengok ayat, baca terjemah sekurang. Mungkin kita baca jarang lah. At-tadabbur ialah mengkaji. Satu ayat ke satu ayat. Itu makanan bagi akal. Iaitu baca dan at-tadabbur. Baca dan faham dengan makna mengkaji apa yang dibaca. Yang keempat, Allah jadikan kita, yang keempat ialah nafsu. Nafsu perlu pada makanan. Dan dari kita ada nafsu. Kita tak ada buang ada nafsu. Sehingga kita tak mati, nafsu tetap ada. Dan cuma nafsu ada makanan dia. Pertama, makanan bagi nafsu ialah nahan nafs. Tahan. Nafsu dia kena tahan diri. Walaupun ibadah banyak sekalipun, walaupun kuat nafsu. Ingat tu. Maka nak halang nafsu ialah wa nahan nafsa 'anil hawa. Tahan nafsu, tahan kehendak tu. Yang mana kadang-kadang kalau nafsu tak ditahan, dia rusak. Beramai ahli ibadah dia rusak sebab nafsu. Beramai ahli ilmu dia rusak sebab nafsu. Beramai bijak pandai tu dalam kajang tu sebab nafsu. Dia tak tahan. Tahu tak? Saya tanya kau masuk penjara kajian tu, semua tu orang lepas saya universiti. Kenapa masuk penjara kajian? Sebab tamak. Kerja saya dulu ustaz, saya dah kerja kerjaan tu, gaji dah 1,000 dah, tapi nak lebih, maka saya menego orang.
Untung mereka orang ni dapat 100 orang, seorang dapat 10,000. Kalau 100 orang berapa dah? Seronok saya dulu. Tiba-tiba dengan seronok boleh bercukup kap. Habis gelaplah dunia. Tu pengakuan dia sendiri. Saya tanya. Tengok, kenapa orang sebab kaya? Sebab nafsu. Dia tak tahan nafsu. Kau bayangkan. Jadi nafsu, makanan bagi nafsu ialah nahan nafsa 'anil hawa sebut wa nahan nafsa 'anil hawa. Tahan nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang tahan nafsu, Tuhan kata bagi syurga ma'wa. Mak nafsu Tuhan hebat juga kan. Silat-silat hari orang berilmu pun habis. Boleh hanyut. Orang yang banyak amal pun boleh hanyut. Tengok, orang badan tadi pun, orang tak jaga badan pun jadi hanyut. Dan badan tadi ada makan kan, makan minum, tapi dia sebab tak jaga makan, dia hanyut juga. Besar kolesterol, semua tu sebab tak tahan nafsu. Sedangkan sahabat Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahnu qawmu la na'kul hatta naju'. Ya Rasulullah, kami tak makan mereka kami rasa lapar. Wa idza akalna la nashba'. Bila kami makan kami tak kenyang. Tengok sahabat kita tu, selagi tak habis lagi itulah pulun. Nah, macam mana tak kena penyakit? Sebab tak terkawal nafsu. Nafsu tu walaupun duk keempat nafsu pada diri kita, tapi makanan nafsu lah kawal. Nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Tahan nafsu, sesungguhnya bagi dia Tuhan kata ialah mendapat syurga al-ma'wa. Pertama. Yang kedua, tahan nafsu juga ialah dengan as-sadaqah, keluar zakat. Yang lain, khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Tuan sebut kan, khuz min amwalihim sadaqah, ambillah wahai Rasulullah sedekah daripada mereka. Kenapa Nabi minta zakat? Kenapa Nabi suruh bersedekah? Sebab apa? Menghilangkan sifat-sifat tamak kita, menghilangkan sifat-sifat kedekut kita, menghilangkan kita ingat dunia yang kita punya. Mana sebahagian daripada pendapatan kita ada untuk orang lain. Mana bila kita keluar zakat, keluar sedekah, beri infak, dia akan menahan kehendak gharizah syaitaniyah atau syahwat syaitaniyah, nak ramak, nak banyak, nak lebih, nak tinggi. Nah, tengok. Jadi kita bersedekah untuk jadi baik. Maka yang kedua makanan bagi nafsu ialah bersedekah. Bersedekah. Tengok tuan-tuan. Mana bersedekah termasuk kita berzakat, sedekah, infak dan sebagainya. Itu boleh menahan kekuatan nafsu daripada menguasai yang lain. Tuan-tuan sekalian. Okey, itu makna tadi al-muqit tadi Allah sediakan. Allah sediakan kepada mukmin, iaitu al-muqit, makanan bagi rohani dan jasmani. Empat-empat itu dah ada pada kita semua. Apa jaga? Biar jadi al-insanul mutawazinah. Biar kita jadi manusia yang berimbangan dalam keempat benda tu. Kena jaga berlaku. Badan kena jaga, roh kena jaga, akal kena jaga, nafsu kena jaga. Kita tak nak duduk masjid, duduk zikir semayang tak berhenti. Lain tak nak buat, tak boleh juga. Semua kena jaga supaya kita jadi insan Muhammadi, supaya kita jadi insan yang bercirikan sifat Nabi Muhammad SAW. Itu dibahaskan sana. Okey, al-muqit yang maha pemberi, iaitu menjadikan segala makanan rohani dan jasmani pada segala makhluk. Tuhan tak pernah tinggal pun. Dia jadikan manusia, malaikat, jin semua lebih makanan. Sehingga semut-semut, di pokok pun diberi makanan, binatang dalam hutan pun beri makanan, semua ada makanan. Cacing dalam tanah pun diberi makanan. Tak pernah sedikit pun dia tak memberikan makanan. Apalagi kita yang berakal, kita yang beriman, yakin dengan kekuasaan Allah SWT, betul lagi kita yang taat kepada Allah Ta'ala, sudah pasti Allah tak akan biarkan kita terus sekalian. Okey, al-muqit. Al-muqit di antara kelebihan yang disebutkan oleh para ulama di sini, sesiapa yang berkeinginan atau mempunyai anak yang nakal atau anak yang buruk akhlaknya,
Biasalah anak kita orang ramai tu adalah seorang dua yang degil-degil sikit kan. Yang tak dengar kata. Maka ulama kata di sini, ambil segelas air, baca ya muqit, ya muqit sebanyak yang mungkin, ya muqit, ya muqit, ya muqit, ya muqit, dan berminum pada tersebut, insya-Allah lama kelamaan dia akan berubah akhlaknya, perangainya. Banyaklah, sebenarnya banyak lagi yang lain lah, kelebihan yang kita boleh amalkan untuk anak-anak kita. Biasalah dalam kehidupan kita ni, anak-anak kita ada yang tak sama perangai kita kan. Kita kena sabar banyak, dan di antara jalannya di sini orang sebut iaitu baca ya muqit, ya muqit, ya muqit. Biasanya ulama walaupun tak tetap di sini sebanyak mana bilangan, kita boleh pilih dengan bilangan yang ganjil, 41 kali, 70 kali, 33 kali, 15 kali, 100 kali pulang, 313 kali bilangan terbadal, ataupun 129 kali pulang. Ambil yang ganjil, itu kaedah dia. Maknanya sebab Allah suka kepada yang ganjil. Itu dia. Jadi amal ikut bilangan ganjil. InsyaAllah ada kelebihan yang banyak dalam asma Allah Husna ini. Yakinlah ni Allah SWT, ya muqit, hai Tuhan yang mencukupkan makanan rohani dan jasmani. Maka bacalah bilangan yang ganjil, beri minum pada anak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan perangai akan berubah jadi baik. Okey, habis. Itu al-muqit. Kemudian seterusnya yang 41, nama Allah 41 al-hasib. Al-hasib iaitu Allah yang Maha Penghitung. Allah yang Maha Penghitung. Hasib. Okey, yang Maha Penghitung, ia merekodkan amalan-amalan baik dan jahat yang akan dihisapkan pada hari akhirat kelak. Itu al-hasib. Waktu Nabi SAW sebut dalam hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adalah kamu hasibu, hisapkan, hitungkan, ceklah diri kamu, refleksi diri kamu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisapkan, kamu dicek nanti. Tengok tu mana hisap. Kerana Allah SWT Maha menghitung kita, menghisap segala amal kita yang kita lakukan, sama ada baik atau buruk. Di sini juga disebut dalam Al-Quranul Karim, iaitu Allah sebut dalam Al-Quran Karim, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Wa in yuriduna an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan sekiranya mereka mahu menipu engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, fa inna hasbakallah, cukuplah Allah menghisap mereka, cukuplah Allah ambil perhatian terhadap mereka. Ayat ni pun boleh baca juga untuk lembutkan hati. Ayat surah Al-Anfal ayat 62, ayat panjang lagi wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقتم ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم ولكن الله ألف بينهم إن الله عليم حكيم. Jadi itu 7 kali atau 10 kali. InsyaAllah lembut hati anak-anak kita yang degil-degil, lembut hati. Kalau kita baca ayat tadi ayat 62 surah Al-Anfal, tu bacalah, amalkan. Saya pun amalkan juga. Banyak kelebihan dia, ada 3 serangkai lah. Ada 3 serangkai yang antaranya innal ladzina amanu wa amilus solihat. Syarah. Allahu
Okay, saya ambil sikit ya. Al-Hasib tadi, Allah yang Maha Penghitung. Ia merekodkan amalan-amalan baik dan jahat yang akan dihisapkan pada hari akhirat kelak. Itu dia kan. Maknanya dua keadaan yang berlaku, Tuhan hisapkan yang baik dan yang buruk. Maka banyakkanlah kita buat yang baik-baik. Dalam Quran juga Allah sebut, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ayat Sebudina yang kita baca kan. Ayat Sebudina ni kau boleh baca tiap-tiap hari. Baca tiap-tiap hari lepas solat. 7 kali lepas solat baca. Amalkanlah, insya-Allah banyak kelebihan dia. Okey. Okey, Al-Hasib. Di antara kelebihan Al-Hasib di sini, fadilah Al-Hasib tu banyak kalau kita lihat. Antaranya sesiapa yang beramal dengan Al-Hafiz, Al-Hasib, ya Hasib, ya Hasib, ataupun dia baca Hasbiyallahul Hasib sebanyak 70 kali, insya-Allah dia terlepas daripada sebarang ketakutan, yang antaranya kecurian, hasad dengki, atau pengkhianatan manusia. Itu dia. Anda baca ya Hasib, ya Hasib, ya Hasib, ataupun Hasbiyallahul Hasib. Cukuplah Allah yang menjadi penjamin ataupun yang mana menghitung amalan hamba tersebut. Hasbiyallahul Hasib. Hasbiyallahul Hasib. Okey, saya ambil satunya, cukup dia punya pasangan dia. Al-Hasibul Jalil. Al-Jalil, yang nama Allah ke-42, Al-Jalil, yang maha ketinggian. Yang maha ketinggian, Al-Jalil, itu yang maha ketinggian Allah jua, yang memiliki segala sifat kemuliaan dan ketinggian. Kerana dia memiliki sifat kesempurnaan. Itu dia Al-Jalil, yang maha ketinggian. Itu Al-Jami' li jami'i sifatil jalal.
Al-Jalil, Al-Jami' yang menghimpunkan segala sifat-sifat keagungan. Zul Jalal wal Ikram mempunyai keagungan dan kemuliaan. Yang mana disebut oleh para ulama, wa subhanalladzi jalla qadruh, maha suci Allah yang tinggi kekuasaannya, fi qulubil arifin, di hati para arifin. Bagi mereka yang mengenal Allah Ta'ala, arif billah, mereka hanya membesarkan Allah. Orang arif membesarkan Allah, tak besarkan makhluk yang lain. Lepas itu kata subhanalladzi jalla qadruhu fi qulubil arifin, maha suci Tuhan yang keagungan kekuasaannya berada di hati para arifin. Patutnya gitu kita ni kan. Okey. Al-Jalil juga dengan makna al-azamah. Al-Jalil juga dengan makna al-azamah, kebesaran. Iaitu dengan makna munsarifun ila jalalil qadarihi wa azimi sya'nihi, iaitu Allah Ta'ala mentadbir, menguruskan dengan keagungannya dan dengan kebesarannya. Al-mustahiqu lil amri wan nahyi, yang mana berhaklah bagi Allah SWT perintah dan larang. Pasal dia besar, dia hebat, dia agung, dia boleh suruh, dia boleh halang, kan? Dia boleh bertindak. Kenapa? Dia maha agung dan maha besar. Okey, Al-Jalil, dia maha ketinggian. Allah juga memiliki sifat kesempurnaan dan kemuliaan serta ketinggian. Kerana dia memiliki sifat kesempurnaan, ya zal jalal wal ikram, selalu kita baca kan. Ya zal jalal wal ikram, selalu kalimah ini kalimah yang tinggi, kalimah yang tinggi kebesarannya. Ya zal jalal wal ikram, banyak juga beramal dengan ya zal jalal wal ikram. Biasanya kalimah zikir ini diamalkan untuk bertempur dengan musuh. Ya zal jalal wal ikram, ya zal jalal wal ikram, ya zal jalal wal ikram, begitu digunakan untuk bertempur dengan musuh, menimbulkan kehebatan kepada kaum muslimin dan mempunyai rasa gerun di kalangan golongan musyrikin atau orang kafir. Selalunya kita amalkan 99 kali atau 100 kali. Ya zal jalal wal ikram. Ada lagi yang lain lah, kita amalan yang diamalkan oleh tubuh kita dulu dan panglima kita dulu, dan amal ialah ya zal jalal wal ikram. Ada beberapa lagi ayat-ayat lain lah untuk digunakan ketika kita bertempur dengan musuh-musuh Islam, hanya untuk musuh Islam sahaja. Ya zal jalal wal ikram, ya termasuk dalam sebagai ini penulah zalimin, masuk juga. Ada lagi lah yang lain. Biasa kita gunakan, kita berdoa, kita jadikan sebagai senjata bagi mukmin untuk mempertahankan Islam dengan amalan-amalan tersebut, dengan amalan ya zal jalal wal ikram. Okey tuan-tuan sekalian, jadi itulah untuk malam ni cukup tuan, SOP kan. Okey, jadi kita akan sambung lagi insya-Allah. Nama Allah yang ke-43 lah, nak bila-bila insya-Allah kan. Saya nak baca cepat boleh, tak ada masalah, boleh habis kejap je, tapi kita tak faham, kita nak faham tak apalah insya-Allah. Sebagai ilmu kita faham betul insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati ilmu yang kita belajar dan fahami serta dapat amalkannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.